Sampailah satu petang minggu kedua, Mai balik kerja dan terus menuju ke bilik air. Bila masuk je dalam bilik air, Mai ternampak seorang perempuan berambut panjang, baju putih kotor, tengah menunduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi 4 kisah daripada Intan, bukan nama sebenar. Dari kisah Kelin Dahau hingga kisah serai yang terjadi kepada saudaranya. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sebelum mulakan kisah ni, saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Ramadan tahun ni lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, InsyaAllah. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Dari kecil lagi, Intan selalu dengar arwah mak cerita pasal arwah nenek ni. Kita sebut saja nama nenek ni Nek Yam. Senang nak cerita. Kisah ni jadi masa Nek Yam kecil lagi, berlaku di Indonesia. Benda ni jadi waktu tengah hari buta. Masa tu ibu suruh Nek Yam pergi kedai India, beli bawang merah, garam dan bawang putih. Intan pernah tanya arwah mak, ada India ke dekat Indonesia sana? Mak kata ada. India jenis peniaga ni macam peniaga Cina juga, ada dekat mana-mana. Ayah Nek Yam ni pun orang peniaga juga, selalu berlayar berdagang dan sesekali je balik kampung jumpa ibu dan Nek Yam. Nek Yam kata entah kenapa hari tu dia rindu sangat dengan ayah. Maklumlah, esoknya ayah nak balik rumah. Lepas beli garam, bawang putih dan bawang merah, Nek Yam pun balik. Dalam perjalanan balik dari kedai runcit India tu, Nek Yam terdengar suara ayah panggil dia. Kiri kanan jalan hutan. Bila jalan beberapa langkah lagi, tiba-tiba Nek Yam nampak ayah yang sepatutnya sampai esok tercegat depan mata dia. Nek Yam pun berlarilah dapatkan ayah. Ayah terus pegang tangan Nek Yam dan bawa ke suatu tempat. Kata Nek Yam, masa tu yang diingat mulut dan anggota badan dia semua terkaku, tak boleh bergerak. Bila ayah mula ikat dia dekat sebatang pokok pisang, berpusing-pusing benda yang menyerupai ayah tu keliling pokok pisang, ikat Nek Yam dengan akar pokok dan sumbat mulut Nek Yam ni dengan ubi kayu. Menjelang petang, ibu Nek Yam dah risau sebab anak tunggal dia tak balik-balik lagi. Dia pun sibuklah cari ke hulu ke hilir. Akhirnya kecoh satu kampung, Nek Yam hilang. Sampai ke malam orang kampung cari, tak jumpa-jumpa. Akhirnya mereka cari tokek kedai India, tempat terakhir Nek Yam berada. Orang kampung dah sedia maklum yang kedai runcit India tu ada bela sesuatu. Jen apa tah, sebab tuan punya kedai runcit tu selalu asapkan setangi keliling rumah sambil memuja. Malam tu orang kampung serbu rumah tuan punya kedai runcit India tu, tapi mati-matilah India tu tak mengaku. Sampai kena pukul dan ikat jugalah. Orang kampung tak puas hati sebab tempat terakhir mereka nampak Nek Yam ada dalam kedai runcit tu. Penduduk kampung syak jin India ni yang sorok Nek Yam. Akhirnya tokek India tu kata mungkin dia boleh tolong, tapi kena buka ikatan tangan dia dulu supaya dia boleh panggil belaan dia dan yakin belaan dia mesti tahu dekat mana Nek Yam berada. Tapi semua ni bukan dia atau belaan dia punya angkara. Lepas buka ikatan, tokek kedai tu pun terkumak-kamik baca mentera dalam bahasa Tamil. Lepas habis baca, tokek tu kata dia tahu dekat mana Nek Yam disembunyikan. Kata tokek India tu, belaan dia kata benda yang sembunyikan Nek Yam ni menyerupai ayahnya, dan benda tu tak bertuan, suka-suka dia je nak kacau sesiapa pun. Lepas tokek India tu bagi tahu tempat Nek Yam disembunyikan dekat pokok-pokok pisang, orang kampung pun bawa tokek India tu sekali pergi cari. Kata Nek Yam, dia nampak orang kampung pusing-pusing cari dia, tapi dia tak boleh menjerit sebab mulut dia disumbat dengan ubi kayu. Sebelum ni orang kampung dah lalu tempat Nek Yam tu diikat, tak nampak apa-apa. Tapi malam tu orang kampung berjaya jumpa Nek Yam. Masa dijumpai tu, seluruh badan Nek Yam berminyak. Orang kampung kata benda yang suka menyerupai orang yang kita kenal ni disebut Kelin Dahau.
tau. Dan kalau tak dijumpai selama 3 hari, kemungkinan orang tu akan mati sebab haus dan tak makan. Masa kecil-kecil dulu, bila Intan dengar cerita tentang penanggal, kadang-kadang terfikir juga, betul ke penanggal ni wujud? Sampailah terjadinya satu peristiwa ni. Masa tu semua ahli keluarga ada dekat rumah kecuali ayah, sebab ayah pergi outstation. Dekat rumah ada ibu, nenek, abang, kakak sepupu 2 orang dan abang sepupu seorang, dan seorang pembantu rumah warga asing bernama Cik Mayang. Cik Mayang ni kerja okey je, rajin dah waktu kerja dia, masuk pagi sampai sebelum maghrib. Lepas tu dia balik rumah lah, tak ada suami. Dekat rumah tu apa yang keluarga Intan makan, Cik Mayang ni akan makan. Walaupun ada setengah benda Cik Mayang kata dia tak makan, macam daging ayam dan sambal belacan. Cik Mayang ni selama dia bekerja dari pagi sampai petang memang sentiasa bertudung. Intan tak pernah tengok dia buka tudung. Satu hari masa Intan baru balik dari sekolah, ibu kata sepupu dia nak datang dan akan duduk dengan mereka sebulan 2 untuk mengaji. Ayah yang suruh katanya. Intan panggil sepupu mak tu Pakcik Omar. Mak dan ayah Pakcik Omar ni dah meninggal, dan masa kecil dulu arwah nenek yang bela. Dan Pakcik Omar ni memang alim lah, sebab dari remaja lagi dah dihantar ke pesantren. Esok pagi Pakcik Omar sampai. Hari pertama dan hari kedua Pakcik Omar banyak diam dan banyak perhati keadaan rumah. Sesekali nampak dia macam perhati je gerak-geri Cik Mayang dekat dapur tu. Lain betul dengan perangai dia sebelum ni. Banyak buat lawak dan suka bercerita dengan anak saudara, tapi sejak jejakkan kaki ke rumah ni, dia banyak diam, sentiasa berzikir dan tasbih asyik dekat tangan je. Masuk hari ketiga dalam pukul 11 pagi, ibu ada dekat tingkat atas. Masa tu perut tengah lapar nak masak Maggi. Intan bergegas lah ke dapur. Dekat dapur ada Cik Mayang tengah kupas kulit bawang nak simpan dalam peti sejuk. Intan baru nak ambil sebungkus Maggi dari kabinet, tiba-tiba Pakcik Omar datang berdiri berpeluk tubuh sambil bersandar dekat dinding dapur, betul-betul depan Cik Mayang yang tengah kupas kulit bawang. Mata Pakcik Omar tajam je perhati Cik Mayang sambil mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Tiba-tiba Cik Mayang nampak panik, ketakutan dan nampak makin menunduk kepala dia. "Mayang, tengok aku," kata Pakcik Omar. Perlahan Cik Mayang angkat kepala dan tengok Pakcik Omar dengan muka panik dan risau. "Kau penanggal kan?" "Tak," jawab Cik Mayang. "Kau jangan tipu. Aku tahu kau siapa. Buka tudung kau. Buka. Aku dah perhatikan kau masa hari pertama lagi. Mata kau bila bercakap tak akan pandang aku." Tak lama kemudian ibu turun sebab dah kecoh dengan suara Pakcik Omar. Lepas Pakcik Omar jelaskan pada ibu pula jadi takut. Akhirnya Cik Mayang buka juga tudung dia sambil menangis-nangis minta ampun. Lepas Pakcik Omar ugut dia, Intan nampak dekat sekeliling leher Cik Mayang ni ada kesan kelar. Elok je bersambung garisan tu dari depan ke belakang. Kesan kelar tu dalam sangat. Sambil menangis tu Cik Mayang mengaku memang dia penanggal, tapi bukan dia yang menuntut ilmu tu. Turun-menurun dari keluarga dia. Dah banyak kali Cik Mayang cuba buang benda tu, berpuluh-puluh bomoh dah dia jumpa. Kalau hilang pun sekejap je, nanti datang balik. "Saya kena sumpahan," kata Cik Mayang. Menurut Cik Mayang, mereka ni ada ketua dari kampung dia sendiri dan benda tu menyerupai burung hitam. Berkali-kali dia cuba buang, tapi ketua mereka dan pengamal-pengamal ilmu penanggal ni akan terbang ramai-ramai, gigit dan hisap darah dia sampai lebam-lebam. Bila bangkit tidur rasa sakit sangat. Kata Cik Mayang lagi, puak mereka ni boleh je solat dan mengaji. Kalau mereka terbang akan keluarkan bunyi wak wak wak, tapi bunyi dalam. Kata Cik Mayang, kalau dengar bunyi tu jangan meludah atau ajuk bunyi tu. Mereka akan marah dan anggap kita ni hina mereka. Kalau dengar, baca 3 kul dan selawat, mesti benda tu jatuh. Lepas ayah balik dan dengar cerita dari Pakcik Omar dengan ibu, untuk keselamatan keluarga, ayah buat keputusan untuk berhentikan Cik Mayang dengan pampasan. Pagi minggu, Intan dengan 3 orang kawan dia bernama Eva, Nija dan Fatin lepak sarapan sama. Eva baru seminggu pindah dekat kawasan perumahan Intan ni. Nija dan Fatin duduk tak jauh dari kawasan Intan dan Eva tinggal. Pagi tu 3 orang kawan Intan ni macam tak sabar nak cerita tentang kejadian yang jadi masa hari pertama Eva pindah dan masuk rumah baru tu. Kata mereka, Nija dan Fatin ni tolonglah Eva bunggah barang, dan biasalah bila dah letih, basuh lantai, tandas sebagai, Nija dan Fatin buat keputusan tidur rumah Eva. Malam tu mereka bertiga keluar makan. Selesai makan sambil borak-borak, dalam pukul 1:30 pagi mereka gerak balik rumah Eva. Masa mula perjalanan tu semuanya okey je. Lepas lampu isyarat menuju ke rumah Eva turun bukit, tiba-tiba suasana jadi sunyi. Kereta langsung tak ada. Masa nak turun bukit lepas lampu isyarat tu, Eva terus ambil lane belah kiri sebab dia nak masuk simpang pertama belah kiri untuk ke rumah dia. Sambil memandu tu Eva borak-borak lah. Tiba-tiba dekat depan dia ada kereta Wira hitam main brake dan bawa perlahan sangat,
macam kereta tu habis minyak. Eva pun hilang sabar lah. Dihonnya berkali-kali kereta depan tu suruh laju. Tahulah lane kiri, tapi Wira tu bawa 5 km sejam je. Bila Eva nak pintas kereta Wira hitam tu, mereka semua terdiam bila nampak pemandunya perempuan. Muka tak jelas tapi macam Cina. Yang peliknya warna kulit dia putih macam mayat. Rambut lurus kejung, macam keras je rambut dia. Tiba-tiba Amoi tu teling ke kepala sebelah kiri, macam jatuhkan leher dan kepala dia atas bahu. Masa ni semua dah panik. Eva terus tekan minyak dan masa pintas kereta tu, Amoi tu telingkan muka sebelah kanan tengok mereka pula. Lagi bertambah panik lah mereka. Bila dah pintas kereta Wira hitam tu, Eva tengok cermin pandang belakang. Kereta Wira tu dah gaib. Nija dan Fatin terpaksa tidur rumah Eva untuk seminggu nak temankan Eva yang fobia nak balik rumah tu. Beberapa bulan kemudian, cerita tu pun dilupakan. Kehidupan berjalan macam biasa. Hari Khamis malam Jumaat, malam tu lepas Isyak, Intan ada berjanji dengan kawan nak keluar makan malam. Adalah dalam 10 ke 15 minit nak ke sana, ke tempat rumah kawan dia tu lah. Kena lalu tol RM3. Mula-mula ingat lepas Isyak nak gerak. Sekali mak saudara pula datang hantar lauk lebihan kenduri doa selamat maghrib tadi. Lepas borak bagai, sudahnya pukul 10.45 malam Intan gerak ke sana. Sampai lebih kurang pukul 11 malam. Selesai sesi bercerita dan bergelak tawa habis, Intan minta diri nak balik rumah dalam pukul 1.30 pagi. Masa mula memandu tu, Intan perasan dekat kiri kanan jalan ada je kereta lalu lalang. Sampailah dekat lampu isyarat yang ketiga dari kawasan rumah kawan dia tu. Intan berhenti dekat lampu isyarat. Masa tu kereta dia je ada. Keadaan jadi sunyi. Bila lampu isyarat bertukar hijau, Intan belok kanan dan tak tahu dari arah mana ada satu kereta Wira hitam muncul sambil tekan-tekan minyak macam nak lumba. Kuat bunyinya. Bila tengok cermin pandang belakang, macam kabur pula. Masa ni Intan memang tak terlintas langsung cerita Eva, Nija dan Fatin beberapa bulan lepas. Tiba-tiba kereta Wira tu cucuk-cucuk kereta Intan dari belakang. Sebab masa tu Intan memandu lane paling kanan, Intan pun himpit belah kiri. Kereta Wira hitam tu terus pintas kereta Intan dengan perlahan sambil main minyak. Bum bum bum. Jantung berdegup kencang bila Intan nampak pemandu kereta Wira hitam tu seorang Amoi rambut panjang, lurus, kejung, keras. Muka tak nampak sebab wajahnya tertutup dengan rambut belah kiri. Intan terus teringat cerita kawan dia. Cara Amoi tu pandang depan macam pelik sangat. Intan nampak tangan Amoi tu macam putih mayat. Lepas pintas kereta Intan, Amoi tu tak terus pecut. Dia bawa biasa je. Intan memandu perlahan je tengok Amoi tu bawa kereta. Tak semena-mena Amoi tu himpit ke kanan. Makin lama makin rapat dengan besi penghadang jalan. Sampailah kereta dia bergeser dengan besi penghadang jalan tu. Dah lah naik flyover masa tu. Nak kata mabuk tak juga sebab Amoi tu bawa kereta tak terhuyung hayang. Sampai keluar percikan api selama kereta terkena besi flyover tu. Macam nak tercabut jantung Intan bila nampak Amoi tu tiba-tiba betulkan cermin pandang belakang sampai Intan boleh nampak kepala dia dan Amoi tu lentukkan kepala belah kiri. Sebiji macam apa yang kena dekat Eva, Nija dan Fatin dulu. Kepala lutut jadi lemah. Nak tekan minyak pun rasa macam tak jejak pedal. Terus Intan bertakbir 2-3 kali dan baca ayatul kursi kuat-kuat. Tengah baca tu pun bulu roma meremang. Kepala rasa kebas. Amoi Wira tu masih gesilkan kereta dia sambil tekan minyak. Vum vum vum. Sampai ayat wala ya Allahu hifzuhuma, berdesup Amoi tu pecut kereta dia. Sekarang jarak Amoi tu tak berapa jauh dari Intan. Dekat depan ada tol. Kereta Wira tu masuk lorong Smart Tech. Lepas palang tol, kereta Wira tu terus lesap. Bunyi pun tak ada. Sepanjang-panjang jalan lepas tol dan masa lalu satu terowong yang agak terkenal dengan cerita seramnya, tak henti-henti Intan beristighfar. Akhirnya takut pun berangsur reda dan Intan selamat sampai ke rumah. Kisah ni berlaku lebih 10 tahun lepas. Jadi dekat saudara perempuan Intan bernama Mai dan Min dan Amir. Mereka bertiga ni baru sampai KL dan misi cari rumah sewa pun bermula. Selak-selak surat khabar jumpalah rumah untuk disewa. Apartmen 3 bilik. Penuh lah dan barang-barang semua ada dalam rumah tu. Harga sekitar 650 je sebulan. Maka mereka bertiga pun setuju untuk hubungi tuan rumah dan pindah masuk secepat mungkin. Tuan rumah tu lelaki Melayu. Tak jumpa pun mula-mula tu. Cuma back in deposit dan lepas tu baru tuan rumah datang hantar kunci. Minggu pertama tak adalah apa-apa jadi. Tapi Amir ni patutnya tidur bilik ketiga. Tak tahulah kenapa dia selalu mengadu bahang. Panas je malam-malam katanya. Jadi dia angkutlah komforter tidur dekat sofa ruang tamu tu. Masuk minggu kedua, masa Mai dengan Min tengah leka tengok TV sambil berborak, tiba-tiba channel TV bertukar. Masa tu tak terlintas pun dalam kepala yang mereka ni kena ganggu. Selang 10 minit, kipas siling pula tiba-tiba off. Bila periksa semua okey. Lepas off dan on balik switch,
Kipas berfungsi macam biasa. Mungkin wiring problem kot. Sebenarnya orang pertama yang rasa pelik masa mula-mula masuk rumah tu ialah Mai. Tapi dia cuba buat tak tahu je. Kisahnya masa mula-mula masuk nak kemas apartmen tu, dekat dengan TV kabinet tu ada longgokan teddy bear, majalah fashion bahasa Cina dan frame gambar seorang perempuan Cina macam gambar dalam studio. Cantik amoy tu, nampak muda dalam lingkungan penghujung 20-an. Mai ni ditugaskan untuk kemas bahagian dapur dan ruang tamu. Masa kemas tu Mai angkatlah majalah-majalah Cina, teddy bear dan gambar tu buang ke bilik sampah hujung koridor. Mungkin penyewa sebelum ni punya kot. Lagipun majalah-majalah tu semua dah buruk, dah kena air bagai. Besoknya masa balik kerja lebih kurang pukul 6 petang, Mai nampak elok je bingkai gambar amoy tu dengan teddy bear terletak berdekatan dengan TV kabinet. Tempat yang sama dia nampak benda-benda tu semalam. Mai tak adalah cuak ke apa, sebab dia ingat kalau bukan Min yang kutip balik, mesti Amir yang kutip. Mai biarkanlah benda-benda tu dekat situ dan tak tanya pun Min dengan Amir kenapa kutip balik barang-barang tu. Sampailah satu petang minggu kedua, Mai balik kerja dan terus menuju ke bilik air. Bila masuk je dalam bilik air, Mai ternampak seorang perempuan berambut panjang, baju putih kotor, tengah menunduk sambil menangis tersedu-sedu. Nampak bahu dia terangkat-angkat. Cepat-cepat Mai paling muka ke tempat lain. Sambil bertakbir tu, dia terus keluar dari bilik air. Disebabkan masa tu Mai seorang je ada dekat rumah, dia ambil beg duit, kunci kereta dan keluar menuju ke gerai Tom Yam depan apartmen mereka ni. Mai tunggu Min dengan Amir balik, baru dia berani jejakkan kaki dekat apartmen tu. Cepat-cepat Mai SMS Min dan Amir suruh jumpa dekat gerai Tom Yam sebelum naik rumah. Ada benda nak cerita katanya. Bila Min dan Amir sampai, Mai pun bukalah cerita satu persatu. Amir ni diam je. Kau ada kena kacau tak? Tanya Mai pada Amir. Amir kata dia selalu je terjaga tengah malam dan nampak ada amoy baring sebelah dia. Sebab itulah dia selalu tidur dekat ruang tamu. Itu pun tak selamat juga, sebab Amir akan rasa macam ada orang tengah peluk pinggang dia masa dia baru nak terlelap. Mereka bertiga sepakat nak lepak gerai Tom Yam dan mamak sampai ke pagi. Bila hari dah cerah, baru naik ke apartmen. Esoknya hari Jumaat, macam itulah rutin mereka. Balik kerja, lepak mamak dan kedai Tom Yam sampai subuh sebelum naik ke rumah. Mai bagi cadangan cari rumah sewa lain. Tak sanggup dah, letih kurang tidur katanya. Esok Sabtu, Mai suruh Min ajak kawan dia 2 orang tolong punggah barang mana yang mampu. Hari tu juga Mai telefon tuan rumah, bagi notis 24 jam. Kalau tak dapat balik full deposit, separuh pun jadilah. Malam tu Mai dengan Min tidur rumah sepupu mereka dekat Selayang. Amir tidur dekat rumah kawan dia dekat Shah Alam. Malam tu lah Mai telefon tuan rumah. Lepas Mai kata nak pindah rumah sebab diganggu, tuan rumah boleh selamba, kata kalau nak keluar rumah boleh, tapi deposit burn. Sepatah haram tak sebut pasal apartmen dia yang berhantu tu. Petang Sabtu lepas asar, Mai, Min dan 2 orang kawan perempuan Min bernama Hawa dengan Fidah sampai di kawasan apartmen. Amir tak ada, dia ada kerja sikit masa tu. Masa lalu dekat Pondok Gad, Mai dengan Min tergerak nak tanya Pak Gad tentang kisah apartmen tu. Ada 2 orang Pak Gad, usia dalam lingkungan 40-an, Melayu. Salah seorang Pak Gad tu kata selalunya lepas maghrib mereka takkan ronda sampai hujung koridor tingkat Mai dengan Min duduk tu. Cerita Pak Gad, pernah satu hari tu masa nak masuk waktu maghrib, mereka berdua nampak jelas ada seorang amoy jalan atas penghadang koridor tu. Sepanjang koridor amoy tu buat catwalk sambil depakan tangan. Rupa-rupanya ada cerita di sebalik apartmen tersebut. Lebih kurang 3 tahun lepas ada kes bunuh diri dalam unit apartmen yang mereka sewa tu. Jelmaan amoy dan rumah tu sebenarnya perempuan simpanan kepada seorang tauke berbangsa Cina. Mendiang bunuh diri sebab hubungan mereka ni dihidu si isteri dan tauke tu buat keputusan untuk putuskan hubungan mereka. Gambar perempuan dalam frame gambar tu lah wajah amoy yang bunuh diri tu. Pak Gad dah bagi amaran suruh mereka balik datang esok pagi je, sebab dah sekarang ni dah pukul 6 petang. Tak apalah pakcik, kami nak cepat, dalam sejam 2 je nak pack baju dan barang-barang dapur, kata Mai. Mereka berempat pun naik sampai depan pintu rumah. Tak adalah takut sangat sebab baru nak masuk pukul 6 suku. Lepas bagi salam, Mai dengan Min terus masuk bilik masing-masing, masukkan baju-baju dalam beg. Fidah ditugaskan ambil barang-barang dapur yang masih baru macam Milo, Nescafe, minuman bergas dalam peti ais dan letakkan dalam beg IKEA yang besar tu. Hawa temankan Mai dekat master bedroom sebab Mai masih takut-takut lagi. Yelah, Mai jumpa amoy tu dalam bilik dia. Masa Mai dengan Hawa nak keluar bilik, berkali-kali Mai cuba pulas tombol pintu tapi tak boleh buka, macam ada seseorang tahan pintu tu dari luar. Menjerit-jerit lah si Mai panggil si Min. Bila Min dengan Fidah sampai, mereka pun panik sebab dah puas mereka cuba buka pintu tu dari luar, tak boleh juga.
pula. Akhirnya Min terajam pintu master bedroom tu sampai terbuka. Mai dengan Hawa terus meluru ke ruang tamu. Dalam keadaan panik tu, tiba-tiba Mai dengan Hawa menjerit serentak sebab mereka berdua nampak Amoy tu muncul dengan muka marah, rambut panjang sambil tangan macam nak tampar Fidah. Tapi yang peliknya, Min dengan Fidah tak nampak apa-apa pun. Lepas tu memang tak adalah sesi mengemas semua. Sebelum keluar sempatlah capai 2 beg baju mereka dua beradik dan beg duit masing-masing. Padahal ada lagi 3 beg besar berisi baju-baju dan komforter semua. Barang-barang dapur, kipas angin dan kasut-kasut semua tinggal dalam kabinet kasut, termasuk 2 kasut kulit si Amir ni. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya, hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.